Salam dan salam sejahtera. Ada penyerahan saya berkenaan dengan kenyataan Ketua Penerangan Bersatu, iaitu Wan Saiful Anjan, apabila dia cuba mempertikaikan yang mana PM gagal beri jaminan kerajaan tak menjalankan wish hunt yang mana terhadap pegawai-pegawai yang menentang kerajaan. Itu yang saya baca, dan dia banyak juga berkisar kepada isu Rafizi Ramli apabila kita tahu apa yang telah berlaku dalam kempen PRU ke-15. Kita tahu Rafizi diserbu oleh SPRM apabila pejabat invoke Rafizi menjadi sasaran. Banyaklah yang dia kata di sini, tetapi kalau kita nak cerita sikap dendam terhadap pejabat awam yang dikatakan oleh Datuk Wan Saiful ni, pada saya Datuk Wan Saiful cermin dirilah. Apa yang berlaku dengan kenyataan ini, kamu cuba nak mengajar Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Orang yang kamu nak cerita ni bukan pengalamannya macam Presiden Bersatu. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan orang yang boleh kita lihat sebagai orang yang makan duit rakyat. Terbukti. Dan Wan Saiful sendiri pun tahu. Yang mana apabila dia nak kata memberi jaminan sikap dendam terhadap pejabat awam ni, Wan Saiful kena ingat ya, waktu Pakatan Harapan tidak menjadi kerajaan, siapa ada Menteri KDN? Adalah bos kamu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Banyak menindas orang-orang PH. Banyak dialah yang membuat masalah dalam negara ni. Itu hakikat. Hari ini Hamzah Zainuddin dah tak jadi lagi Menteri KDN. Saya harap lepas ni bukan kita membalas dendam terhadap penjawat awam, tetapi kalau memang betul ada salah laku, tangkaplah. Apalagi orang seperti Wan Saiful ni pun, kalau dia ni bukan cerita masalahnya kita berdendam dengan sesiapa pun. Wan Saiful kalau ada salah pun kita tangkap lepas ni. Saya harap apabila dia juga menyebut di sini bahawa dia kata Rafizi Ramli sedang melobi untuk menjadi Menteri Kewangan, terpulang dia lah. Satu negara ni dah tahu kalau Rafizi Ramli menjadi Menteri Kewangan, rakyat berbahagia. Ataupun kalau saudara Rafizi Ramli diletak di sebagai Menteri Ekonomi ataupun sebagai Menteri KDN, rakyat Malaysia bahagia. Banyak perkara baik yang dia boleh lakukan. Orang seperti Wan Saiful ni pada saya tidak ada nilai tambah dalam kerajaan. Apa yang boleh Wan Saiful nak buat? Jadi tidak perlu dia bercakap banyak, tidak perlu dia nak membidas. Rafizi Ramli memang terbukti. Terbukti juga dia mempunyai pengaruh. Terbukti juga kebolehan dia. Terbukti juga dia memang tidak mencuri wang rakyat. Itu yang paling penting. Jadi kalau dia nak menjadi Menteri Kewangan sekalipun, saya rasa orang di Malaysia ni suka. Dan saya rasa pelabur-pelabur pun akan masuk. Dan orang akan melihat bahawa kerajaan perpaduan ini boleh dibuat, boleh dibentuk, boleh juga ekonominya berkembang. Dan akhirnya pelabur ataupun orang luar merasakan bahawa kita dah pun berjaya. Yang mana bukan berjaya seorang. Yang mana ada dalam itu seperti Barisan Nasional, seperti GPS. Ini yang akan menjadi suatu contoh kepada negara luar. Bukan cerita seperti Wan Saiful ni mempertikaikan kerja Perdana Menteri yang baru semalam jadi Perdana Menteri. Abah engkau gagal lah. Yang untung adalah orang-orang seperti Wan Saiful ni dapat jawatan. Lepas itu dapat gelaran. Apa jasa Wan Saiful kepada negara? Tak ada. Pegang PTPN. Kenapa boleh duduk dekat sana? Kena makan gaji. Itu yang dia makan gaji harus buat kerja lah. Kerja pun tak mana siapnya. Jadi lepas ini kita boleh korek lah. Kalau Wan Saiful kata kerajaan ini, adakah mereka akan berdendam ataupun adakah kerajaan ini memberi jaminan untuk tidak witch hunt apa yang dikatakan ini. Itu tergantunglah. Kalau kita kata dalam keadaan hari ini penjawat awam terlibat dengan rasuah, kita nak berdiam diri, kita nak tutup, tak boleh lah. Kalau duit dah hilang dah banyak, ini duit rakyat. Wan Saiful kena ingat itu ya. Jangan jadi pemimpin memikirkan tembolok sendiri. Saya tidak setuju dengan kenyataan Wan Saiful ni. Kerana pada saya dia memikirkan nak menyelamatkan orang. Kita boleh selamatkan orang kalau orang itu tidak bersalah. Kalau benda, contohnya orang miskin, kita nak selamatkan kerana tak ada rumah ke apa, itu tak ada isunya. Tapi sekarang ni orang merompak duit negara, tak kira penjawat awam ke tak apa ke, kena sumbat dalam penjara kalau didapati bersalah. Ada kita nak menyelamat benda-benda macam ni. Pegawai-pegawai kerajaan yang menentang itu bukan isunya. Contohnya apa yang berlaku dengan Rafizi Ramli apabila pejabat diselongkar.
Apa yang nak diselongkar? Sedangkan Rafizi Lamli clearkan dia punya income dia. Jadi kenapa SPRM pergi serbu pejabat dia? Kenapa hari ini terdiam sunyi membisu? Pergilah sekarang ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri. Kenapa? Disebabkan Hamzah Zainuddin jadi Menteri KDN waktu tu. Lepas ni, cuba kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim arahkan orang pergi serbu pejabat Wan Saiful. Mau? Jadi sama saja. Kamu orang sekarang ni semua takut kerana kamu dah lakukan banyak kesalahan. Saya yakin Menteri KDN pun banyak ni salah dia. Jadi jangan dia orang nak bermain dengan kata-kata, nak bermain dengan kata yang supaya seolah-olah kita tidak akan buat kerja itu. Kalau kita nak telus, kalau kita nak jujur, reform semua sistem. Kita tak nak lagi. Betul lah apa yang Rafizi cakap tu. Kenapa Azam Baki tiba-tiba nak pergi buat siasatan? Kenapa SPRM pergi siasat Rafizi saja? Pemimpin kamu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa yang Anwar Musa cakap? Pergi ambil duit Muhyiddin waktu BN Sabah tak ada duit. Berpuluh-puluh juta dalam bilik tidur Muhyiddin. Apa lepas ni kita nak buat macam Mahathir? Pergi siasat rumah Muhyiddin, pergi siasat rumah Wan Saiful, pergi cek bank Wan Saiful daripada mana Wan Saiful ni kaya raya. Hamzah Zainuddin daripada mana kaya raya. Nak pergi cek? Boleh saja. Jadi jangan dia main-main. Hari ni belum lagi, kita belum tahu lagi siapa Menteri KDN, siapa dia ni. Tetapi Perdana Menteri, walaupun belum ada menteri, boleh mengarahkan benda ni. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sejahat yang kamu fikirkan, dia dah boleh arahkan dah. Tetapi dia tidak begitu. Dan kita tahu, kita nak lihat, saya tahu Presiden saya, dia akan melihat benda itu dengan teliti. Dia nak mengubah undang-undang, bukan dia nak membalas dendam. Itu semua orang tahu. Jadi Wan Saiful tak payah takut. Kalau tidak mencuri wang rakyat, Wan Saiful tak payah takut. Lepas ini, kita tahu, kalau tukar pegawai SPRM ke, pegawai-pegawai badan beruniform ni ke, itu jangan salahkan kepimpinan Pakatan Harapan. Ada sebab dia, mungkin tak ada integriti. Kita lihat, apa yang berlaku dengan waktu Pakatan Harapan memerintah. Bukan disebabkan oleh Muhyiddin jadi Perdana Menteri, masalah-masalah yang kita lihat ini, cuma dia menjalani apa yang telah pun dibuat oleh Pakatan Harapan. Tidak ada apa-apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh buat jadi PM. Wan Saiful sendiri duduk dalam tu. Kita tahu barisan-barisan kabinet yang dikekalkan, yang dibarisi oleh pak-pak lebay yang tak tahu buat kerja, dibarisi oleh orang-orang bersatu. Kita tengok Menteri Rina Harun, kita tengok ni siapa lagi, Azmin Ali, kita tengok lagi Zuraida. Orang-orang yang tak ada ni, Duta Khas bertaraf Menteri, Duta Cina bertaraf Menteri, yang semuanya tidak membanggakan. Kita tahu semua menteri duduk diam macam tidur semua. Jadi apa faedahnya itu? Jadi hari ini kamu tak nak PH menggunakan kuasa. Kamu orang dah menindas PH begitu lama. Kamu sendiri juga, padahal sebelum itu kamu bergabung dengan Pakatan Harapan. Kamu tahu bagaimana PH ditindas. Apabila Hamzah Zainuddin jadi Menteri KDN, menambahkan lagi penindasan. Kamu gunakan lagi SKKM untuk menyekat banyak perkara tentang untuk PH ni. Kamu panggil orang, tahan orang itu ini. Tidak masalah. Lepas ini bukan dendam. Kita nak transparan. Itu saja. Jadi Wan Saiful tak payahlah nak berabik dada. Kamu duduklah di tim pembangkang tu. Kau buatlah check and balance. Tak payah kau nak mengajar Perdana Menteri saya, okey? Perdana Menteri saya tu pun Perdana Menteri kamu juga. Cuma dia ketua parti saya lah. Jadi kamu kena hargai lah. Dulu Tan Sri Muhyiddin Yassin, abah kau tu dah jadi Perdana Menteri, kau bukan main bongkak lagi. Hari ni kau nak minta media pergi menghadap engkau So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.